Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama lagi pada petang ini. Insya-Allah kita sambung Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi pada hadis yang ke-60. Kita mula dengan hadis yang ke-60. Kita masih lagi dalam pakaian, etika pakaian Rasulullah pada bab yang ke-8. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi 'imamatan أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له." Apabila Rasulullah memakai pakaian baru, Rasulullah akan menyebut namanya seperti serban, gamis atau selendang. Nabi akan sebut dan Nabi kemudian berdoa. Nabi bila pakai baju baru, Nabi sebut, ni pakai ni sorban aku ni qamis aku ni selendang aku ni. Minta doa kepada Allah, ya Allah, seluruh pujian hanya untukmu ya Allah. Sebagaimana engkau memberikan aku pakaian, aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini, juga kebaikan sesuatu yang diciptakan untuk pakaian ini. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini, juga keburukan sesuatu yang diciptakan untuk pakaian ini. Nabi bila dia dapat baju baru, Nabi menyebut-nyebut tentang baju ke pakaian sebagainya, selendang dan sebagainya. Dan Nabi minta kepada Allah agar Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada si pemakai seperti mana kebaikan yang diberikan kepada pakaian tersebut. Pakaian itu nampak baru, biarlah orang yang pakai itu dia juga diberikan keindahan akhlak dia macam baju baru tadi. Pakai itu. Jadi kita taklah rasa bila pakai baju baru rasa megah, kembang, rasa juah tak ketahuan, rasa merak bui je nak kan, pelik mana. Kalau dia pakai baju baru tu dia rasa tak apa. Moga-moga dengan pakaian yang baik ni Allah juga bagi akhlak dan kebaikan untuk kita. Dan Nabi juga minta berlindung kepada Allah supaya tidak ada keburukan pada pakaian ni. Tidak ada. Dengan pakai pakaian ni tiba-tiba dipuji-puji, dipuja-puja, rasa riya, rasa angkuh, rasa takabur. Nabi minta jangan. Dan juga ketika pakai pakaian ni jangan supaya kita pakai tu kadang-kadang bila kita berdoa ni kadang-kadang ada benda-benda yang berbahaya kepada pakaian. Dalam pakaian tu, sebab itu ketika menyaruh pakaian tu bacalah sekurang-kurangnya bismillah. Kalau doa tu panjang sekalipun, bacalah bismillah dah. Pakai seluar, pakai kain, pakai baju, kita membaca bismillah supaya dengan nama Allah tadi perkara-perkara yang nak mendatangkan keburukan kepada kita tidak berlaku. Anas bin Malik berkata, "Kana ahabbu sayyid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibara." Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah hibara. Adalah hibara. Hibara ni ialah kain yang berasal daripada Yaman dan diperbuat daripada kapas. Kain Yaman ni tuan-tuan tahu, kain yang halus, kain lembut. Dia
Dia macam kain apa kita ni. Kalau bukanlah kain nampak maulid tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia kalau jubah pun kain macam ni kan elok ni kan. Dia taklah yang shiny tu sangat. Tapi tak salah pakai pun, tapi lebih sedap. Dia bila kain, kita pakai kain yang kapas biasa ni, dia bubuh di badan tu rasa dia sedap pakai. Kalau yang shiny sangat ni, dia rasa macam mana tu, dia rasa melekit tu tak kan? Kena pula jalung ada manik tu tak lagi lah kan. Tapi kalau pakai kain biasa ni, dia kain kapas biasa ni, itu sedap. Nabi seronok pakai macam tu lah. Daripada Abu Hujaifah berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra faka'ayni anzuru ila bariqi saqayhi. Qala Sufyan araha hibar. Aku melihat Rasulullah memakai pakaian berwarna merah. Nabi kadang-kadang dia pakai juga warna merah. Dan aku seolah-olah melihat kilauan cahaya memancar daripada kedua-dua peti Nabi itu. Kain merah, Nabi putih. Nabi ni tentang putih. Kalau dalam kitab Al-Wafa, Imam Ibn Qayyim digambarkan leher Nabi ni macam arca perak. Arca, benda yang dibuat daripada perak. Oh, elok. Kita macam dengan kaca orang tahu putih gebu. Nabi lepas tu putih gebu, pakai baju merah. Dia punya tu yang orang perempuan hak putih gebu, hak kelabu pun serupa lah. Tak berapa elok sangat pakai hak merah yang ang-ang tu. Sebab dia punya dia putih merah, dia jadi tu. Jadi dia apa, dia melambai-lambai. Tak tengok pun elok, tengok kaut. Tu dia membahayakan orang perempuan. Boleh lah, tapi janganlah hak yang macam Nabi kan orang putih segak, pula bubuh merah tu dia naik. Dia naik tu, nak cerita naik dia. Buksin panjang payah. Sufyan berkata, pada pendapatku pakaian dimaksud warna merah itu adalah hibarah, pakaian Rasulullah daripada kain yang kita sebut tadi lah. Al-Bara' bin Azib berkata, ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in kanat jummatuhu la tadribu qariban illa manki bayi. Aku tidak pernah melihat seorang pun manusia yang lebih indah apabila mengenakan pakaian berwarna merah daripada Rasulullah. Allah dia kata, Bara' bin Azib kata, aku tak pernah melihat seorang pun manusia yang lebih segak, lebih cantik apabila dia pakai baju merah lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, Rasulullah ni nampak cantik kan siapa? Satu, fizikal dia tu pun cantik, rupa parah elok, perangai baik. Tiga benda ada kan? Tiga benda ada kat Nabi. Satu, fizikal, tubuh badan dia tu cantik dah. Kan kita baca sebelum-sebelum ni kan, Nabi ni dada dia bidang, bau dia tegak kan. Apa kalau memandang daripada tepi dada dan perut Nabi sebaris, kita dua baris. Kan? Lagi apa? Leher bagaikan arca perak. Tangan-tangan Nabi fizikal, rupa Nabi tu sakit lah, segak. Kita baca sebelum ni, mata dia warna kebiruan ni, tepi kita ni, hak merah kita ni putih, mata putih, merah tepi tu. Nabi warna biru. Ni saya ni merah berdengung lah ni. Nabi warna biru. Tang mata putih tu, tang mata biru boleh pergi beli di Nat. Tang mata hitam pibuh biru tu siapa pun boleh. Tapi kalau hak tang ni siapa nak buat? Tapi Nabi biru, bulu mata lentik. Allah enggak segak lah Rasulullah. Perangai pula baik. Jadi dia package, pakailah apa pun elok. Macam kita lah, tubuh badan kawan tu elok, pakaian cantik, tapi perangai wudu
sambil jalan macam orang gila. Siapa tak mau tengok? Wah, jerit nak darah. Badan elok, rupa segok, tapi perangai ya Allah macam orang baru pulang buat gila. Nak elok apa? Tiga-tiga tu ada pada Nabi. Kita nak kena ada tiga tu elok lah kita. Ya. Tapi yang penting tu perangai tu. Perangai tu fizikal boleh pergi tiap-tiap. Rupa pergi operate sikit. Ya. Dia buat plastik surgery ke apa sikit. Tapi perangai kalau elok lah. Dan perangai tu yang nak kekalkan kita tu. Betul, perangai. Dan kita nak boleh hidup dengan orang ni kerana perangai dia. Kalau harap ke rupa dia, berapa hari kita nak hidup dengan dia? Ustaz, siapa yang nikah dia? Allah Ustaz, mata dia larat kan nak kelebek mata dia hari-hari. Kalau perangai macam ya Allah, 5 hari dia dah belek mata, maghrib pagi belek mata, maghrib pagi belek mata, mai hari ketujuh meluat tai mata serigih kan. Allah Ustaz, saya kahwin dengan dia kerana suara dia Ustaz. Ya Allah, suara ni macam mulut perindu. Bahari mai dia sakit renggung, tak sedap. Tapi kalau perangai dia, kita kahwin dengan dia, kita berkawan dengan dia kerana perangai dia. Kita tak kawan, kawan-kawan kita tak kawan kerana dia smart, tak kawan kerana dia ada harta, tak kawan kerana dia kaya, tak kawan kerana dia pangkat. Tapi kalau kerana perangai dia baik, kekal, boleh maintain kekal. Tapi kalau kerana benda-benda tadi, bila benda-benda tu hilang daripada dia, ataupun kalau benda tu tak hilang pun, kecenderungan kita kepada benda tu akan hilang. Itu sifat manusia. Kadang-kadang hak kita berkenal tu, benda tu ada kat dia, tapi sifat manusia dia tak lama cenderung dia. Cantik kereta tu, smart kereta tu. Lepas tu keluaran baru tak smart dah lah. Walaupun hak kita kata cantik tu ada lagi ke kereta tu. Siapa yang kata smart kereta tu? Mau tak smart, warna dia ya Allah, dengan warnanya, dengan pergi buat metalik tu ada lagi ke kereta tu. Tapi bila mai kereta lain pula, tu sifat kita. Walaupun benda tu tak hilang, tapi mata kita akan hilang daripada pandangan. Itu perangai kita. Perangai manusia yang hati dia Tuhan tak jaga. Nikah ya Allah, gila sampai tengok rumah pun tak boleh duduk, tengok bumbung tak boleh duduk lagi tak nikah. Dengar nama ketak lah. Tu hak jenis gila. Orang panggil pangau, mabuk tak telinga. Nikah. Jadi tak cantik lah. Tengok orang lah cakap. Perangai. Padahal hak kita duk gila tu ada lagi ke dia. Ada lagi ke dia. Tapi kita tu dah berubah pandangan. Itu sifat manusia yang Allah Ta'ala tak jaga hati dia. Abi Rimsah berkata, Ru'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhbarani. Aku melihat Rasulullah memakai 2 helai pakaian daripada kain burdah yang berwarna hijau. Kain burdah tu Nabi pakai kain yang berwarna hijau. Qailah binti Makhramah berkata, Ru'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata biza'farani wa qad nafadathu. Aku melihat Rasulullah memakai 2 helai pakaian daripada kain tenun yang sudah usang. Nabi pakai kain elok, kain Nabi, tapi kain lama. Nabi kain taklah buruk, bukan tak buruk, taklah kotor, taklah comot, tapi lama. Nabi tak kotor, Nabi bukan seorang yang pengotor. Nabi segak. Nabi pakaian dia walaupun pakaian yang lusuh, tapi elok dan tak nampak seperti seorang musafir. Maknanya apa? Tak kedut 1000. Ni pakaian baru, kedut ya Allah, mengalahkan kuih karai. Baju baru, dia kedut lah ya Allah. Dah Nabi dah. Nabi jaga Allah tu. Kedua-dua helai pakaian itu dicelup dengan za'faran. Za'faran kan? Dengan za'faran. Dan pakaian, warna pakaian itu mulai luntur. Nabi celup dengan za'faran. Kita dulu celup dengan apa? Kanji kan? Kalau selok pendek tu celup dengan kanji, serika berdiri tak? Diri. Selok pendek lah, panjang tak diri. Ingat ni selok pendek zaman sekolah tu. Sekolah tu pernah selok pendek. Zaman kita mengaji dulu ni, sekolah rendah kebangsaan dulu ni, selok pendek lah. Tahun bila kita mula selok panjang, saya tak ingat lah. Tapi tak dan lah selok panjang dan menengah.
Ingat rok pendek tu, mak ada rendamkan di serika tok. Diri elok lah. Tak ada nak main zaman rok kenyang, tak ada nak. Ibnu Abbas melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaikum bil bayadi min ath-thiyabi liyalbasaha ahyaukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum." Hendaklah kamu berpakaian putih, Nabi kata. Alaikum bil bayadi. Hendaklah kamu berpakaian putih. Hendaklah ni bukanlah satu kewajipan, tapi dianjurkan oleh Rasulullah. Hendaklah kamu berpakaian putih. Kamu yang masih hidup hendaklah memakai pakaian berwarna putih, Nabi kata. Pakaikan kain kafan berwarna putih. Juga bagi mereka yang meninggal dunia juga kain kafan yang berwarna putih. Sebab pakaian berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian untuk kamu. Nabi minat warna putih, dan Nabi syorkan supaya umat dia juga berpakaian warna putih. Contoh yang kerja di Modenas pakai warna biru lah nah. Seragam tentang warna biru, jangan duduk pandai-pandai pergi ubah. Lagi pakai potong pakai warna putih, siapa kami mengaji hadis. Dah kerja pakailah, waktu lain nak pakai putih silakanlah. Waktu kerja pakailah ikut peraturan kerja. Jadi Nabi syorkan, alaikum bil bayadi. Pakailah kamu ni, pakailah pakaian berwarna putih. Dan Nabi pun minta kita supaya dikafankan juga dengan kain berwarna putih. Boleh tak kalau kita nak kafan dengan kain batik? Boleh. Kalau tak nak kain putih, cuma dah Nabi perintahkan berwarna putih, tu yang kain kafan kita warna putih. Tapi kalau dia kata tak mau, saya kali ni kalau saya mati, orang kafan saya warna kelabu, ikut dia. Kan? Tapi Nabi galakkan kita supaya berkain kafan pun berwarna putih. Sebab apa? Sebab pakaian warna putih ni dia sebaik-baik. Dia kalau kotor sikit-sikit nampak, orang tak pakai dah. Kalau warna lain tak kotor pun dia kata sikit-sikit, orang akan nampak pakai juga. Jadi kalau putih dia kotor sikit dah lihat, orang nampak sikit dia pakai. Dan putih ni dia nampak bersih, tu je lah. Dan Nabi minat warna putih. Samra bin Jundub melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Albasul bayad fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian berwarna putih sebab ia lebih suci dan lebih baik. Pakaikanlah kain kafan berwarna putih kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Hadis dari riwayat Tirmizi. Pakai Nabi kata pakailah pakaian warna putih. Sebab sebab pakaian putih ni nampak suci dan nampak lebih baik. Aisyah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Pada suatu pagi Rasulullah keluar dari rumah dan Nabi memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu berwarna hitam. Nabi pakai juga pakaian warna lain, tapi kebanyakan, bukan kebanyakan, Nabi pakai juga warna lain, tapi tang warna putih ni Nabi syorkan. Nabi pakai tapi Nabi tak cerita pasal warna hitam. Nabi pakai warna merah tapi Nabi tak syorkan warna merah. Tapi nak abang kata boleh tak pakai warna lain pada putih? Boleh. Tapi bagi Nabi dia mengesyorkan pakaian berwarna putih. Tapi ada hadis Nabi pakai warna hijau, ada Nabi pakai warna merah, ada Nabi pakai warna apa lagi dia tak ni? Hitam, ya. Tapi bila yang berkaitan dengan warna putih, yang tu yang Nabi syorkan, Nabi suruh, Nabi cadangkan kepada kita, Nabi galakkan kepada kita. Tapi nak pakai warna lain, sila, tidak ada masalah. Samra bin Jundub Aisyah berkata, Mughirah bin Syu'bah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayiqatal kummain. Rasulullah pernah memakai jubah ala rum. Rumiyatan, Nabi pakai jubah ala rum yang sempit di kedua-dua lengannya. Biasa tuan-tuan, orang Arab dia pakai jenis baju lueh, tangan lueh ni jenis orang Arab. Rum ni dia kancing, berkancing. Rum ni kira barat lah. Rum kan, Roma, Itali ni. Jadi dulu ni ada dua kerajaan yang besar, kerajaan Arab dan Rom. Rom ada kerajaan Parsi di Iran. Orang Arab ni dia jenis pakai yang bertangan besar, orang Arab.
Orang Rom ni dia pakai yang dia tangan dia kecil di bawah dia. Dia macam tali leher, kan? Kot tu pakaian orang Rom. Buh long sleeve, pakai buh dalam kosmo, kan? Tu pakaian orang Rom. Haram kan? Tak haram, pakailah, tak ada masalah apa. Tapi tu pakaian orang sana. Macam tu fashion dia. Orang Melayu buh apa? Seluar, lepas tu buh sampin. Orang Rom tak pakai sampin. Tak pakai sampin ni satu ya. Geng di United Kingdom tu main trompet no. Tapi dia sampin dia tak ada seluar. Kan? Jadi salah kan? Selagi mana dia menutup aurat, pakaian tu tidak sah, tidak salah. Tapi nak cerita kata orang Arab dia jenis yang lebat-lebat. Orang Arab suka pakai lebat-lebat. Dia tak suka pakai ketat-ketat tu. Jadi pakai ketat-ketat ni dia orang barat. Tak kira lah orang Melayu pun, orang Sikh jeniang pun tak tahu pakai ketat. Dia orang barat tu. Pakai sendat sampai nampak betis sak mana. Sampai nampak apa bonnet sak mana. Maknanya tu orang barat tu. Walaupun dia duduk hulu jeniang tu, tapi dia orang barat, orang Rom. Walaupun nama dia Kia, walaupun nama dia Leha, tapi kerana dia pakaian dia ala Rom, maka dia adalah orang Rom, orang barat. Kita pakai yang, kita bukan pakai sini elok-elok lah. Jangan pakai yang kita. Mari kita tengok Aish Rasulullah SAW. Aish adalah sejenis roti yang diperbuat daripada gandum. Dia adalah makanan asas bangsa Arab. Orang Arab ni dia tak makan nasi macam kita. Makanan asasi dia roti. Tapi kadang-kadang dia buat makan nasi. Kita, makanan asasi kita nasi, kadang-kadang makan roti. Jadi biasalah, mereka daripada gandum, kita daripada beras, ya? Kalau kita pergi duduk di negara Arab tu, makanan asasi hari-hari roti lah. Roti, kuah, gulai ke apa ke. Ya, nasi tu untuk orang-orang yang nasi beras mahal. Kita makan nasi mandi di Arab kan, mahal. Setalam sampai berpuluh-puluh ringgit. Maksudnya makanan asasi dia roti. Kita di Malaysia ni nasi baru start pinggan baru RM1, RM2 nasi sepinggan, nasi saja kan baru RM1. Tapi roti kadang-kadang mahal, pizza sampai RM15. Pizza sampai RM15. Makanan pun tak tahu mana kita masuk di rumah model RM3.5. Tapi bila pergi makan di tempat-tempat tu, dia ada camca, ada pisau, buah pinggan ada bunga 2 sikit, harga RM15. Padahal pizza tu roti canai macam dia bubuh lah sikit-sikit apa tu je kan. Tapi pasal dia bukan makanan asasi, dia jadi mahal. Padahal di Arab roti besar tu baru duit kita, roti besar tu baru duit kita 6 kupang, 7 kupang RM1. Tapi roti besar tu main di Malaysia, roti besar tu baru RM10. Nasi kita di sini baru RM2. Pergi sana nasi di sana dah besar tu baru dah RM10. Pasal dia menjadi makanan alternatif, makanan pilihan yang lain selain daripada makanan asasi dia. Jadi ada juga orang di Malaysia yang makan roti, dia nasi dia tak lalu. Nasi tak lalu, bukan tak lalu pasal dia belagak, memang dia tak boleh tak lalu makan nasi. Ada yang dia memang tak lalu makan nasi, bila dia jumpa nasi dia terus duduk, dia tak lalu dah. Oh, dah juga. Dia faham tak? Dia tu Ustaz kata tak lalu, memang tak lalu tu. Anak bila jumpa dia duduk terus lah. Anak tak lalu derian. Bila jumpa derian, Ustaz makan kuat pasal apa? Lah, memang tak lalu dah. Bila jumpa duduk lah. Kalau nak lalu tu, tak makan lagi dah. Kami bersama Abu Hurairah yang pakai 2 lapis pakaian diperbuat daripada kain linen yang dicelup dengan tanah liat merah. Abu Hurairah membuang hinguinya, hingusnya. Kita bahasa Kedah ni hingus lah, sedap sikit. Pada satu daripada 2 lapis pakaiannya itu. Sesudah itu beliau berkata, wah, sekarang Abu Hurairah membuang hingus pada kain linen. Padahal dahulu aku sampai tersungkur di antara mimbar Rasulullah dengan kamar Aisyah disebabkan kelaparan. Ketika itu seseorang datang menginjak leherku, memijak leherku kerana menyangka aku orang gila, walhal aku hanya kelaparan. Apa maksud Abu Hurairah ni? Dia pakai kain 2 lapis. Maknanya apa? Mewah sikit lah. Faham tak? Dia pakai kain 2 lapis. Dulu, zaman dulu dia duduk apa? Kain selapis dia. Makan pun tak cukup. Sampai orang kata aku orang gila pasal badan terlalu kurus. Lepas tu tak larang nak jalan duduk pipi orang pijak leher aku, orang ingat aku gila. Padahal bukan aku gila, aku lapar. Nak beli makanan pun tak ada duit, pakaian pun
yang compang-camping. Sekarang ni maknanya aku dah zaman aku ni dah zaman dah Nabi dah tak ada ni, kami dah semakin mewah. Bukanlah mewah tu maksud mewah macam kita hak membaziak ni, dia ada lebih lah sikit betul tu. Faham nak maksud dia tu? Jadi sampai daripada 2 lapis pakaian tu 1 lapis pakaian buah-buah ini je. Itu. Nak abang kata lebih lah zaman sekarang berbanding zaman dulu. Tapi memang pun kalau kita tengok, memang pun tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah zaman tuan-tuan masa budak-budak dulu. Tengoklah zaman lah pakaian memang. Tengok pakaian orang nikah sudah lah. Dulu orang kain kurang, lok kain orang nikah tengok lebih panjang. Dia duduk diri ni ujung kain duduk sana. Ada orang pegang pula 2 orang. Maknanya dia mewah. Abu Hurairah lain ni, dia lap tanah. Ada sai lembu apa heran. Dia maknanya orang zaman lah dia lebih. Tapi kenuri mana? Tak boleh saya sebut lah. Betul lah dia pun buat di Dewan. Saya betul lah sampai dia makan kantin mai jadi kompak apa pun kita pula duduk tepi jalan depan nak masuk tu. Dia masuk tu tuan, 4 orang budak perempuan duk pegang kain hak belakang. Saya kata la ilaha illallah, misah orang. Lebih fikrat lah kan. 4 orang tu boleh buat benda lain lah. 4 orang tu nak pegang. Saya kata la ilaha illallah tu pembaziran. Pembaziran pasal apa tu? Pasal nak nampak apa tuan? Nampak gah kan? Gah tu jaga. Berlaku ria, takabur, ujub, orang tengok dia jalan pun jangan Cinderella. Dengan ada muzik, dia tuan-tuan, kita pun makan cepat-cepat keluar. Tidak kita meredai majlis perkahwinan lepas. Bos dah duit nak bagi sampul lah, tak bagi salam. Kata abang tu keluar tak bagi sampul. Pasal apa? Kalau bagi, kita berkongsi kemaksiatan kenuri dia. Pasal tujuan kita bagi sampul tu berkongsi kesyukuran buat kenuri kita bagi. Jadi buah balik Bang kenuri tak lain. Boleh tak dia tuan-tuan? Tak boleh. Dia tahu kita tengok macam mana betul? Ya. Makan kenyang dah. Tak kenyang tak balik dah. Mau kenyang lama dah lah. Kalau tu yang ek tu kan. Kenyang. Jaga anak kenuri kenara pun kena bagi elok. Sebab tujuan kenuri ni nak menjemput keberkatan. Tiba-tiba kenuri menjemput kemungkaran. Buat yang bukanlah Nabi pun suruh buat kenuri, dan kenuri ni bagi ada bunyi-bunyian, bagi berbeza daripada kematian. Bagilah nampak, memang tak apalah, tak salah. Tapi jangan sampai berlaku pembaziran, berlaku ujub, berlaku takabur. Memanglah dalam kenuri kenara ni pengantin kena bagi berbeza daripada orang biasa, sebab kita nak mengenali pengantin. Bagilah pengantin hari tu bagi smart, pakai bagi. Janganlah pengantin pun pakai t-shirt, seluar jeans, dibasuh pinggan belakang, tak apa suruh itu. Pengantin bagi segak lah itu, pengantin bagi segak, anak dara pun bagi pakaian lain lah sikit daripada hari biasa. Tapi masih mengekalkan syariat. Bagilah lain ni, anak dara pun pakai baju batik, baju t-shirt yang batik, duk atuk bunga teluk, siapa suruh buat itu? Dia pun pakailah bagi elok. Tapi jangan sampai berlaku pembaziran, baju sampai ya Allah macam mana kata tadi kan. Pasal apa tuan-tuan? Dia menginjak mengajak orang nak apa kata dulu ni kami ni lapar makan pun korang. Tengok lapar Nabi kan. Ketika Nabi dengan sahabat duk korek khandak tu, duk korek parit tu kan, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, bila Nabi bergerak, mereka dengar bunyi macam batu duk belaga. Padahal Nabi angkat batu, tapi batu duk belaga di mana? Rupanya ni Nabi lapar, Nabi ikat perut dengan batu-batu nak bagi. Dia tuan, lapar. Kita sama Allah kenyang. Siapa sini yang lapar macam Abu Hurairah? Tak ada. Yang ikat perut dengan batu tak ada lah. Yang pialik tungku pasal kenyang ada. Demi tungku. Awal tu pasal kenyang, bukan pasal lapar. Tak ada yang lapar buah batu pasal lapar, tak ada buah batu pasal kenyang berjebah. Kalau kenapa itu dia
Dulu kenuri lah 1-2 mata. Lah, berpuluh-puluh mata. Nabi satu kenuri dia rosak. Dan tak apa, bukan salah. Saya nak cerita kata dia menyediakan kepelbagaian. Kadang-kadang ada orang tak makan nasi, ada orang makan mie, ada orang makan cucuk, ada orang makan Nabi tengok ada dia buat aiskrim. Tapi alhamdulillah semua habis. Air tu orang tak makan pun habis. Terus ada risau apa? Tak ada masalah apa kan? Kan, ada yang nasi, ada bihun, ada kuih tiaw, ada kepelbagaian. Kalau kenuri dulu-dulu ni satu je lah. Kenuri hari ni Masya Allah banyak. Cuma kadang-kadang makan buffet hari ni. Kita tengok orang makan buffet, ada kebaikan juga tu. Buffet ni kadang dia tak membazir. Dia ambil tu ikut dia punya kadang-kadang hak kawai tu ada. Dia ambil lebih sampai tak habis, habis. Tapi bergantung kepada si tuan yang ambil tu lah. Okay. Masyab'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin wa lahmin illa ala dhafafin. Rasulullah tidak pernah sekalipun kenyang memakan roti atau daging kecuali jika makan ramai-ramai. Nabi ni tuan-tuan, dia tak akan makan bersendirian. Nabi tak akan makan bersendirian. Nabi akan cari orang untuk makan dengan dia. Tak ada, Nabi tak pernah makan seorang-seorang. Dan tuan-tuan pun amai, Nabi tak pernah makan. Nabi mesti cari seseorang untuk makan dengan dia. Kalau bukan isteri dia, sahabat dia. Kalau bukan sahabat dia, orang miskin, Nabi panggil makan dengan dia. Dan Nabi tak pernah makan tu kenyang. Pasal apa? Satu, memang bukan sifat Nabi makan sampai kenyang. Yang kedua, memang makanan tu tak sempat untuk kenyang. Pasal tak cukup. Tak cukup. Kadang-kadang bila ada kenuri kenara baru banyak-banyak sikit makan kan. Bila orang jemput kita pergi makan di rumah, tuan-tuan, kita kena menggembirakan orang yang jemput tu. Menggembirakan. Bila macam jemput dia jamu kita makan. Jangan buat makanlah ni, orang minta maaf ni saya tak makan, kolesterolnya ada 3 okey 45 gram, minta maaf. Ni ni pula tidak baik, zat asid amino. Ni mengikut faktor sains. Lepas tu kata hampir balik kan hari yang ramai kan, menggembirakan tetamu. Aku jamu kita makan. Dan kita pun kalau jadi tuan rumah seronok tu kan, no? Kong-kong ramai kita jamu dia makan, kita syok kan. Tapi kalau dia ada buat ni minta maaf lah, ni minta maaf, ni kandungan minyak sangat tinggi, yang ni boleh menyebabkan kolesterol. Dan kita kena ingat hidup syarah kita pula kan. Jadi dia kata tak apa, ni kali minta maaf lah, aku panggil dan kali kita tak panggil dah kan. Dia menggembirakan. Nabi bila pergi orang jamu sahabat Nabi makan agak banyak sedikit daripada kebiasaan, tapi masih mengekalkan roti sebelum kenyang. Mari kita tengok pula bab yang ke-10, bab yang berkaitan dengan kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buraidah berkata, anna Najasyi ahda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam quffaini aswadaini thadajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Raja Najasyi menghadiahkan sepasang kasut berwarna hitam pekat kepada Rasulullah. Rasulullah memakai kasut itu. Kemudian beliau berwuduk dan hanya menyapu air pada kasut itu. Kasut yang dimaksudkan ini adalah yang disebut khuf-khuf tu. Kita ni bukan kasut hitam macam kita tu. Ni dengan tuan-tuan tu pegang ni, tuan-tuan Zohir ni, tuan-tuan tu pergi ambil sapu kat atas tu. Tu kasut tuan-tuan pakai ni khuf yang Nabi pakai musim sejuk kan. Jadi kaedah ambil wuduk menyapu di atas khuf tu. Ya, bukan kasut tuan-tuan ni. Lagi tuan-tuan kata hak hitam pekat pakai tak kena buka dah. Sapu. Tak kena kaedah dia tu. Mughirah bin Syu'bah berkata, Dihyah menghadiahkan sepasang kasut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memakainya, dan daripada Amir dan baju jubah juga diberikan. Rasulullah memakai kasut itu sampai koyak. Beliau tidak mengetahui adakah kulit daripada kasut itu daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Jadi yang tak boleh pakai kasut kulit ni daripada binatang yang haram, yang kita haram kita makan dia, kita inilah macam anjing, macam babi kan, kulit kebau, kulit lembu tu tak ada masalah apa. Bab yang ke-11 berkaitan dengan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik, kaifa kana ta'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah bentuk sandal Rasulullah? Anas bin Malik menjawab, qala lahuma qibalani. Anas bin Malik menjawab, sepasang sandal beliau mempunyai tali qibal. Tali qibal ni apa? Tali yang terletak di antara dua jari kaki tu, macam supaya kita suar tu. Dia ada tali di tengah tu, panggil tali qibal. Ibnu Abbas berkata, kana lina'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalani musanni syirakuhuma. Sandal Rasulullah mempunyai tali qibal yang setiap talinya terbahagi dua. Tali qibal tu dia terbahagi dua macam tu, menutup sebahagian ibu jari. Isa bin Tahman berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma qibalani. Anas bin Malik memperlihatkan kepada kami sepasang sandal yang tidak berbulu kulitnya. Sepasang sandal slipper yang tidak ada bulu pada kulitnya. Kepada kami sandal itu memiliki dua tali qibal. Kemudian Sabit memberitahu Anas bin Malik berkata, annahuma kanata na'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandal itu adalah kepunyaan Rasulullah. Ada dua tali qibal, satu yang main belah kanan, satu yang ke sebelah kirinya. Ubaid bin Juraih berkata kepada Ibnu Umar, aku pernah melihat kamu memakai sandal sittiyah, yakni sandal kulit yang tidak berbulu. Ibnu Umar berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Aku melihat Rasulullah memakai sandal tidak berbulu dan beliau berwuduk dengan tidak membuka sandal itu daripada kakinya. Oleh sebab itu aku suka memakainya. Yang kita cerita tadilah. Abu Hurairah berkata, kana lina'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Sandal Rasulullah mempunyai dua tali qibal. Hadis yang sama tadi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Amr bin Quraisy berkata, aku melihat Rasulullah solat memakai sandal yang berlubang dan dijahit. Rasulullah pakai slipper yang berlubang dan dijahit. Kita slipper kita tak dan berlubang, tak dan berlubang, baru pakai beberapa hari dah beli yang lain. Nabi pakai sampai dijahit dia. Nabi jahit sendiri baju, Nabi jahit sendiri kamis, Nabi jahit sendiri. Kita pasti ada orang ambil upah jahit. Ada orang jawab itu kan, bukan pasal ada orang ambil upah jahit, nak cerita kata tawaduknya Nabi. Jangan celupak mulut tu. Kita Nabi tak apalah, dulu mana ada orang ambil upah menjahit. Jangan. Nabi boleh lah. Zaman dulu janggut tu bukan sunnah. Yang Nabi tak cukup tu pasal dulu tak ada pisau cukup. Sembang dan janggut takut benda-benda tu. Tu sunnah Nabi. Usahlah kita duk pemain macam tu kan. Jaga. Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamsiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Rasulullah berkata, janganlah kamu berjalan dengan sebelah sandal saja. Nabi larang. Tuan-tuan, kita pakai kasut sebelah. Kalau hilang sebelah, Nabi suruh buang dua-dua belah. Kalau nak pakai dua-dua belah. Kalau tak mau pakai, jangan pakai dua-dua belah. Hendaklah memakai atau melepaskan kedua-duanya. Nabi kata kalau nak pakai dua-dua belah. Nabi larang tuan-tuan pakai kasut sebelah. Nak tak pakai sebelah, jangan ustaz kaki sebelah kena potong. Itu tak apalah. Ni duk cerita hak kaki ada dua-dua ni. Dah kena potong sebelah, nak lepiak pakai jenuh lah. Tapi hak ada dua-dua yang Nabi kata jangan pakai sebelah. Kalau tak mau pakai, jangan pakai dua-dua. Kalau nak pakai, pakai dua-dua.
Hadis yang Jabir juga sama, Rasulullah melarang seseorang makan dengan tangan kiri atau berjalan dengan sebelah sandal. Ini ada dua. Nabi larang apa? Pertama, jangan makan dengan tangan kiri atau berjalan dengan sebelah sandal saja. Jangan. Kalau nak pakai dua-dua. Kalau nak buang dua-dua. Izan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa iza naza'a falyabda bishimali faltakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Apabila seseorang antara kamu hendak memakai sandal, mulakanlah dengan sebelah kanan. Apabila hendak melepaskannya, mulakan dengan sebelah kiri. Sandal sebelah kanan hendaklah menjadi yang mula-mula dipakai dan yang terakhir dilepaskan. Nabi kata, kita ni kalau nak pakai kasut, nak pakai selipar ke apa ke, mula dengan belah kanan. Mula dengan belah kanan. Apabila kita nak buang, mula dengan belah kiri. Dan Nabi kata, ingatlah, selipar yang belah kanan, kasut yang belah kanan, dia yang jadi mula dipakai, dia yang akhir dibuang. Macam juga pakai baju, tangan mana dulu? Tangan kanan. Cabut tangan mana dulu? Tangan kiri. Maknanya hak yang mula tu dia last. Kita pakai kasut, tangan kasut buah kaki kanan dulu, lepas tu buah kaki kiri, buang satu lagi kaki kiri dulu, kaki kanan lah. Jadi siapa masuk awal, dia lah keluar lah. Macam ada berlaku dah lah. Mengaji pun macam tu juga. Hak mai awal dia tunggu belah, hak mai tengah jalan dia balik awal. Dia kata apa? Ustaz, dah lah kami main lambat, paling kurang kami balik awal. Ada juga sekali balik awal, ada juga sekali awal. Faham? Siapa balik awal? Pasal tadi lambat lah awal, maknanya ada satu lambat, ada satu awal. Kalau kami balik lambat juga, maknanya kami dua-dua lambat. Macam tu, baguslah. Ya, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun mastata'a fi tarajulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Rasulullah selalu cuba memastikan beliau mendahulukan anggota yang kanan apabila mengikat rambut, memakai sandal dan ketika bersuci. Nabi dahulukan yang kanan, sikat rambut, pakai kasut dan juga bersuci. Kita berwudu kan, kanan dulu. Tak ada siapa ada pergi buat lolang kiri dulu kan, kanan dulu. Abu Hurairah berkata, sandal Rasulullah, sandal Abu Bakar dan sandal Umar mempunyai dua tali qibal. Utsman adalah orang yang pertama menggunakan sandal dengan satu tali qibal. Mai zaman Sayyidina Umar, dia buat satu tali qibal yang mai sebelah ibu jari tu. Bab yang ke-12, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fasuhu habasyian. Cincin Rasulullah diperbuat daripada perak dan batunya adalah batu hitam Habasyi. Nabi pakai cincin diperbuat daripada perak. Mai orang lelaki jangan pakai. Dan batu daripada batu hitam Habasyi, batu warna hitam, batu hitam Habasyi. Ibnu Umar melaporkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha qataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wala yalbasu. Rasulullah buat cincin daripada perak. Beliau menggunakan cincin itu sebagai cop mohor dan bukan memakainya di jari. Ada juga yang satu ini mengatakan Nabi cincin itu beda buat cop mohor saja, bukan pakai di jari. Tapi ada hadis yang mengatakan di jari. Anas bin Malik berkata, kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fasuhu minhu. Cincin Rasulullah diperbuat daripada perak, matanya juga daripada perak, yang kelilin atas itu juga daripada perak. Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah hendak menulis kepada penguasa negara asing, pemerintah negara asing, kerajaan negara asing, ada yang berkata kepada beliau, bangsa asing itu tidak akan menerima surat melainkan diletakkan cop mohor. Oleh itu Rasulullah pun
pah sebentuk cincin. Anas berkata, aku seolah-olah dapat membayangkan cincin yang putih di telapak tangan beliau. Putih tu pasal putih perak tu. Dia kata aku duk bayang cincin perak duduk di tangan jari Rasulullah. Kan jari Rasulullah tu cantik, kulit elok pakai cincin. Tu elok. Kita pakai cincin siapa? Nak bagi orang tengok elok ke? Tak. Nak pakai ikut sunnah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan pakai dengan tujuan nak bagi orang tengok elok, larilah. Siapa pakai cincin? 400 lah harga. Orang perempuan tak apa, yang tu perhiasan. Orang perempuan memang perhiasan, memang pakai. Orang perempuan memang perhiasan, yang orang lelaki perhiasan maknanya memang nak. Orang perempuan dia sifat dia, perhiasan dia. Emas ni perhiasan orang perempuan. Dia pakai memang cantik. Lelaki dia pakai untuk apa? Sunnah Nabi. Siapa ni aku ambil cincin ibuh ni? Pasal sunnah Nabi. Nabi pakai, aku nak pakai. Bukan pasal jari aku ni cantik lah, pakai cincin rumah nanti nampak cantik lah kan. Nak cantik tak mana dari kita kan. Tak mana kita ni. Jadi ingat kita pakai cincin tu pasal apa? Bagus ni ada 2-3 orang yang pakai cincin. Pakai. Saya ada juga, kita tak pakai tadi. Pasal cantik sangat cincin saya. Pasal tu lingku. Ya, Kana naqshu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulu satrun wallahi satrun. Ukiran cincin Rasulullah adalah tulisan Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, Allah pada satu baris. Muhammad cincin Nabi tu kalau bulat, Muhammad, Rasul, Allah, macam tu tulisan itu. Lepas tu yang ni lah cincin ni jadi cop mohon tu. Bila dicop kita baca dia Muhammad Rasulullah. Kita nak buat nama apa lah dengan Muhammad Rasulullah tu masuk dalam kita lah beli ayat lah apa lah kan. Kita susah lah pakai tu. Dan buat nama kita tak apa. Apa? Salih bin Liman kan? Ataupun nama apa? Sabariyah binti Umar. Lepas tu tahu lah cincin tu cincin Sabariyah, ni cincin Saleh ya. Tapi tu salah diukir Muhammad tu kadang Muhammad Rasulullah kita masuk dalam bila ayat apa takut kita terkalit apa kan. Memang terkalit. Kalau takat terasa sikit-sikit apa, kalau terasa banyak-banyak tak ada nak. Nak cabut tu dah selesai dah. Nak cabut kancing pun selesai dah, tak boleh cabut cincin. Tak ada. Jadi baik pakai yang tidak macam orang kata handphone kan, handphone yang bunyi apa? Al-Quran apa tu kan. Memang handphone punya Quran tu tak salah. Tapi kalau dari ikhtiyar, hati-hati kita usah pasang takut masuk beli ayat. Salah dah, tapi ikhtiyar, hati-hati. Ikhtiyar, nak masuk beli ayat Quran bunyi Yasin dalam beli ayat. Kita mana nak kagau lagi. Kawan sebelah kata, "Weh, Yasin apa?" Kawan sebelah tu pun, "Yasin apa ni? Haram dalam beli ayat." Kawan tu balik yang cakap. Maka dia keli dua orang. Orang tiga kata, "Hampa dua-dua tak kena." Dia perlu layak. Jadi untuk hati-hati itu susah pasang kan. Siapa dia lah, siapa yang kita tak tahu. Macam kenuri lah. Kenuri ni kita nak pasang nasyid, okey. Nak pasang burdah, okey. Nak pasang lagu-lagu yang bersesuaian, okey. Pasang Quran tak apa mana. Siapa Ustaz? Kenuri tadi pasang Quran? Kita pasang Quran, kita bersenang. Yang Quran tu pasang kan. Yang kita, dia lah kenuri. Kenuri ni, mana ada orang main kenuri? Dia kenuri ni dia nak sembang, dia nak. Jadi tu pasang Quran. Kan? Pasanglah yang sembang pun tak apa. Asyik. Enggak baik tapi dia pasang Quran, tak apa. Bukan tak setuju Quran tu dah. Tapi Quran tu baca kita tak. Macam nasyid, ada nasyid, lagu ke apa, lagu-lagu yang bersesuaian. Tapi jangan kuat.
Dengan kuat tuan. Saya pergi satu kenduri, kuat dia besar sampai kita tanya kawan kita tak kenal, mic mana? Dia bumbul lagu mic macam kamu kelayu, tak dengar. Patutnya bagi agak-agak orang apa, bunyi tak bunyi macam tu je senaknya kan. Dia tak bunyi je. Ni kita bukan bunyi tak bunyi sampai tak berhenti lah, teruk sangat. Ketika Rasulullah menulis surat kepada Kisra, Raja Parsi, Kaisar, Raja Romawi, dan Najasyi, Raja Abisina, ada yang memberitahu beliau pembesar-pembesar itu tidak menerima surat kecuali diletakkan cop mohon. Oleh itu Rasulullah menempas bentuk cincin yang diperbuat daripada perak dan diukir Muhammad Rasulullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Apabila Rasulullah hendak masuk ke bilik air, beliau menanggalkan cincinnya. Nabi tak apalah, Nabi kan orang yang Allah Ta'ala pelihara. Nabi tenang, Nabi tak kalut macam kita. Kita ni kalut, lupa banyak benda, tak usah pakai lah. Takut sekali lagi kita terbawa tak apa lagi tuan. Tuan bayang, tuan masuk ke bilik air baru tersedar, Allah, baru cabut kelompok, dia tu dalam nama Allah, nama Rasulullah. Berdoalah, saya tak nak buat je. Ibnu Umar berkata Rasulullah menempah sebentuk cincin daripada perak. Cincin itu dipakai di jari beliau. Selepas beliau wafat, cincin itu berpindah ke tangan Abu Bakar, kemudian ke tangan Umar, kemudian ke tangan Uthman, sehingga akhirnya ia jatuh ke perigi Aris yang terletak dekat Masjid Quba. Ukiran pada cincin itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di situ. Wallahu a'lam. Masalah. Jadi tuan-tuan, cincin ni dia orang apa, dia pemerintah tu dia diwariskan. Diwariskan. Macam kita zaman kita lah ni, sultan-sultan mewariskan kering kan. Mewariskan kering. Agung ni dia kering ni, dia mewariskan gitu. Yang ni di mana? Rojokan mana ni? Orang bagi ke? Orang bagi, orang hantar email lah. Sunnah sikat rambut orang hantar. Rasulullah SAW melarang menyikat rambut di dalam bilik mandi kerana perbuatan itu melemahkan umbi rambut. Umbi rambut ni bawah tu umbi. Seseorang itu adalah duduk ketika bersikat kerana ia akan menguatkan otot jantung, dan elak daripada melakukannya secara berdiri sebab ia akan melemahkan jantung. Seseorang yang bersikat ketika berdiri akan terjebak dalam masalah hutang. Adalah makruh menggunakan sikat daripada perak atau bersadukan perak. Okey lah. Yang bersikat berdiri dalam hutang ni nak tak nak jumpa lah. Wallahualam, mana tak tahu. Mungkin ni orang yang bagi tu dia dijumpa, biar nak tak nak jumpa lah. Dan hadis pun nak tak pernah berjumpa di situ. Yang melarang menyikat rambut dalam bilik mandi pun wallahualam. Itu siapa bisa dengar, saya tak kisah lah. Jadi kadang-kadang saya tak kata silap, saya pun tak tahu. Tapi rasa-rasa tak nak. Jadi kadang-kadang tu takut kita ni dia sedap hantar kan. Yang begitu juga pasal apa sikat duduk, pasal nak menguatkan otot jantung. Wallahualam, saya pun tak apa kenal. Wallahualam, mana pandai jawab saya tak tahu. Tapi rasa yang bersikat ketika berdiri apa ni tak tahu. Wallahualam lah. Kalau bersikat ketika berdiri di tengah jalan raya memang akan hutang banyak lah. Tapi kalau wallahualam lah, senang lewat. Tak jumpa lah dekat lah. Bodoh-bodoh saya ni tak jumpa. Mungkin orang yang hantar dia jumpa. Wallahualam. Lain lah. Ustaz, ada soalan. Kalau bagaimana warna tu, ada tak warna yang Rasulullah tak suka? Kuning. Dia bilang warna kuning. Kuning ni untuk orang lelaki kan. Orang perempuan tak apa. Sapu tangan.
Makai. Tahu lah kuning tu siapa? Allah lah. Mungkin Nabi dia melarang lah. Yang lain tak pernah Nabi tak sebut secara direct, kuning sebut. Macam mana? Apa? Pakaian yang memakai di badan dia. Warna lain tak apa. Anak tak jumpa. Cuma jumpa lah hadis tu. Boleh lah bulan depan nak bawa dulu. Kita boleh bermuzakarah. Anak pun cari sikit nanti. Bagus tak soalan ni boleh kita. Ini penting soalan. Boleh study kan. Begitu. Ada tak sebab-sebab yang buat main? Boleh tak? Lepas lain tak tanya. Boleh tak yang main? Ada nota kaki waktu. Nasib baik tanya boleh kita cari. Mungkin ada kan. Mungkin Nabi ada dalam syarah dia. Lain lah. Ada? Kalau tak ada, kita tanggung. Ini tak ada hubungan dengan tadi juga. Saya nak tanya, kalau ada seseorang tu pada saat sebelum tu dia dah melakukan zina, maksiat itu semua tu kan, dia sama kita dia dah insaf dan dia buat baik lah, tapi dia tak buat semangat taubat apa semua tu, dia semua minor tu dia mohon dia ampunkan dosa dia apa semua tu. Taubat tu yang dia taubat tu Dia semayang lah lepas tu. lepas tu dia semayang lah. Dia bertaubat lah. Dia dalam semayang tu dia minta dia. Dia lah tu, taubat. Okey, kerana dia tak semayang, Tak apa. nak taubat tu pun tak Lebih apa. baik semayang. Tapi kalau dia bertaubat, dia taubat ni apa? Satu, mohon ampun kepada Allah. Lepas tu berazam, tak mau buat dah. Lepas tu apa? Meninggalkan rakan-rakan yang buat kegiatan jahat tu. Itu taubat tu. Dan dia benci untuk kembali kepada perbuatan jahat dia. Lu tahu tak? Cuma lebih afdolnya yang khusus kepada sunat. Itu taubat tu. Jangan semayang sunat taubat, lepas tu sunat 5 waktu tak semayang. Jadi ya. Okey. Ustaz, Ya. pasal korban lah. Ada setengah kata yang masa sembelih tu sunat takbir raya lah. Ada setengah kata tak sunat. Tak sunat. Allah Alam dia tahu sunat. Memang takbir. Allah Alam lah. Biar saya ingat lah memang kena takbir tu sunat untuk korban ni. Pasal dia punya alasan dia kata untuk raya haji ada 2 lah. Satu takbir raya, satu lagi takbir selepas solat. Yang ni takbir tu untuk korban, bukan muqayyad dengan mursal, untuk korban. Allah Alam sepahaman macam tu lah. Mungkin ada hujah-hujah kan. Kalau anak seronok kalau ada hujah-hujah tu, ada rujukan kan, boleh kita jadikan hujah kita ke depan. Kalau ada siapa, mari kita tengok balik ya. Kita ada faham macam tu. Betul dia kata ada mungkin rujukan dia lagi bagus. Boleh kita jadikan hujah kita ke depan. Bukan untuk tuan-tuan, untuk saya pun ke depan. Dan jangan tuan-tuan rasa segan untuk memberikan pandangan kedua. Tu anak seronok yang tu. Dan saya rasa ada satu pandangan. Apa dia? Mari kita tengok. Lagi bagus. Memang Islam nak macam tu. Kita berkongsi ada marah. Mungkin saya tak jumpa, tuan-tuan jumpa. Kita sekarang kita tahu takkan kok saya nak pergi ustaz tak jumpa lah. Ustaz pun tak mana dia. Kadang dia bukan jumpa, bukan dia mengaji semua kan. Bawa lah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.